Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya di saluran 511, Syahira E ingin mengulaskan topik pendatang asing. Parti merupakan pendatang asing tanpa izin ataupun pendatang haram yang memasuki sesebuah negara tanpa permit dan memasuki negara melalui lorong tikus dan tidak melalui lorong utama sebuah negara. Untuk mengulas lebih lanjut tentang isu ini, mari kita bersama Laila Apidatul di Sempadan, Thailand. Sawadika, terima kasih Syahira yang berada di Sempadan Lahad Datuk. Kini anda bersama saya Afidatul Laila binti Afizi yang akan mengulaskan lebih lanjut tentang statistik parti. Mengikut Persatuan Majikan dalam satu kenyataan pada 19 April 2020, terdapat lebih kurang 3.3 juta parti berbanding dengan 2.2 juta pekerja berdokumen. Namun, banyak pihak lain memberikan angka parti dalam anggaran 5 juta orang. Mari. Untuk membawa masuk barang terlarang. Inilah dia laluan dia. Kalau kita sekali pandang, kita tak nampak apa kerosakan pada pagar. Jadi dia punya MO dia dekat pagar dekat bawah tu, dia akan sodok dengan kayu. Tu sodok dengan kayu, ada laluan. Pagar-pagar ni semua tu dia dah potong, kemudian disangkut balik. Dia keluar di sebelah sana, tekun di sebelah sana tu dia akan cantumkan balik. Jadi kita tak perasan kalau anggota kita ronda, kita tak betul-betul tengok kedudukan keadaan pagar ni, kita tak tahu. Okey, ini selamat. Pelbagai helah turut dilakukan bagi mengaburi mata pihak berkuasa. Mari kita terus bersama Ali yang berada di Sri Pentas. Sudah pasti bagi pekerja yang datang ke Malaysia untuk bekerja melihat gaji yang ditawarkan di sini melebihi dengan apa yang ditawarkan oleh negara mereka. Disebabkan ramai orang tempatan yang tidak berminat untuk sektor pembinaan dan perladangan, ramai pekerja asing telah dibawa masuk. Ini kerana nilai RM1000 yang diberikan kepada warga asing tidak sama seperti RM1000 yang rakyat tempatan dapat. Komitmen orang tempatan lebih tinggi berbanding pekerja asing yang kebanyakannya berada di dalam rumah kongsi. Di sekitar Lembah Kelang, bangunan kediaman dan pejabat sentiasa dibangunkan. Ini menyebabkan peluang dan ruang kerja itu sendiri sentiasa wujud dan secara tidak langsung memberi pekerja asing ini berada lebih lama di sini. Walaupun politik di Malaysia terumbang-ambing baru-baru ini, tetapi tidak ada rusuhan dan keganasan yang timbul disebabkan ini. Ini menjadikan Malaysia adalah antara negara yang selamat untuk diduduki berbanding negara mereka. Di samping itu, faktor kemasukan pekerja asing ialah struktur geografi negara. Malaysia merupakan sebuah negara yang dikelilingi oleh pulau dan pantai yang panjang dan luas. Faktor ini menjadikan sepadan negara luas dan sukar untuk dipantau secara berkesan. Kawalan yang kurang pula akan memudahkan mereka ini masuk sama ada dengan usaha sendiri ataupun melalui ejen haram. Warga asing ini akan memilih jalan laut sebagai cara yang paling mudah. Corak pentadbiran negara yang efisien telah menghasilkan sistem ekonomi yang sistematik. Perancangan ekonomi yang sistematik ini banyak membantu negara untuk bebas daripada bebanan hutang dan inflasi yang melampau. Malaysia tidak menanggung beban hutang yang tinggi dari negara luar dan tidak mengalami kenaikan harga yang mendadak. Kenaikan harga barang adalah seimbang. Keadaan ini menyebabkan pekerja asing berminat untuk datang ke Malaysia. Nilai mata wang yang kukuh berbanding negara jiran juga turut menjadikan Malaysia sebagai sasaran kedatangan mereka. Berada di Sri Pentas. Detik cemas telah berlaku ketika APMM cuba memberkas parti di Kuala Linggi, Melaka ketika melakukan rondaan di sempadan negara antara Malaysia dan Indonesia. Saksikan detik cemas antara APMM dan parti. They are in the waters along the narrowest point of the Malacca Straits, a hotspot for cross-border smuggling activities. Kita dapat maklumat dari swasta, dia akan masuk depan kita ni, lebih kurang dalam 3 batu lagi dari kita. Kita buat strategi untuk menyuruh, tak bagi nampak. Belakang tabut ni. Dia jalan, tapi hilang. Suddenly, the suspects make a dash for Malaysian shores. Okey, nampak. Depan kami. Slow. Depan kami. Okey, dah jauh. Kami nampak. With the searchlights on, the officers find not one, but 2 speedboats. Neither of them have their lights on, a clear breach of international maritime law. Duduk kosong. Duduk kosong. Dia main kita. Neither of the boats is seen carrying illegal cargo. But their refusal to stop, when ordered by enforcement officers, makes them fugitives of the law. The fugitives have made a massive mistake
and they find themselves trapped underneath the officer's boat. The officers take a hard stance with the fugitives in case they resort to more violence. Out at sea, these officers have encountered gun smugglers and pirates who are armed and dangerous. They are not taking any chances. Lagi teruk. Naik, Pak. Naik, Pak. Patah tu ni. Tolong bantu. Patah, bang. Tak ampun, kawan. Bantu, kami semua tak mengerti. Tolong. One of the suspects is badly hurt from the incident. But the officer's priority is to get them out of the water. The sinking boat is crucial evidence. Officers move quickly to salvage it while calling for assistance. Kan ada 4 orang, tak mati. Belum mati. Okey. Satu seorang cedera. Bantuan cepat. Seorang cedera, minta bantuan cepat. Tak boleh. The injured suspect has broken his arm. Dia cedera. Seorang ada bantu. Bantu seorang. Yang mana sihat ni? Bantu seorang bawa. Bawa nanti seorang. Ada kain apa kat tangan dia ni. The officers administer first aid to the suspect, even though he had endangered their lives earlier. Kebanyakan pekerjaan di Malaysia kini dimonopoli oleh warga asing, di mana yang kita ketahui mereka telah pun masuk ke dalam pelbagai sektor di negara ini. Selain itu, aspek ekonomi juga terjejas di mana berlakunya pengaliran wang dari dalam keluar negara. Keadaan ini berlaku disebabkan oleh penghantaran wang yang dilakukan oleh warga asing ini ke negara asal mereka. Kebanjiran warga asing yang bermigrasi ke Malaysia juga menyebabkan berlakunya kepadatan penduduk di sesebuah kawasan. Dari aspek sosial, mereka telah menyebabkan statistik kadar jenayah dalam negara meningkat. Kemasukan warga asing ini juga mengancam negara, terutamanya dari aspek kesihatan. Ini kerana terdapat dalam kalangan warga asing yang membawa penyakit berjangkit masuk ke Malaysia. Keadaan ini berlaku disebabkan kerana mereka tidak melalui pemeriksaan kesihatan terlebih dahulu sebelum masuk ke Malaysia. 3 langkah untuk mencegah. Yang pertama, tingkat penguasaan di pesisiran pantai di Malaysia. Kita tingkatkan penguasaan dari segi laut dan cara operasi yang lebih mantap lah. Kedua, kenakan hukuman yang lebih tinggi kepada pendatang asing tanpa izin ni. Pendatang asing tanpa izin ni, kita mesti tingkatkan dia punya hukuman seperti penjara, ya itulah. Dan yang ketiga, pembincangan diplomatik dengan negara lain tentang parti. Misalnya, contohnya antara Malaysia dengan negara ASEAN. Itu saja.